Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika war rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah, dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah, dikeluarkan daripada segala kesulitan, kepayahan, penderitaan yang selama ni kita harungi, yang selama ni kita depani. InsyaAllah, Paris doakan kita semua yang dipermudahkan segala urusan. Andainya anda sedar, anda faham dan yakini anda sedang berada di jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang benar, jalan Allah ridah. Sakit sebesar mana pun sakit anda, sesulit mana pun hidup anda, kekallah di jalan tersebut. Allahu Akbar. Di saat anda bercakap benar, orang benci anda, orang khianat anda, orang zalimi anda. Dan anda yakin bahawa kebenaran itu harus dipertahankan kerana anda bercakap benar, kerana itu adalah arahan daripada Nabi SAW, maka kekallah di jalan itu. Biar apa pun yang terjadi, jangan ubah hidup kita hanya kerana kita nak memenuhi permintaan orang. Jangan ubah pendirian kita hanya kerana ia bertentangan dengan kehidupan manusia. Sedangkan apa yang kita lakukan, itu yang Allah suruh, itu yang Allah arahkan. Buatlah Allah suka, bukan apa yang kita suka. Yang kita suka belum tentu, yang kita suka belum tentu Allah suka. Yang orang suka belum tentu Allah suka. Jadi buatlah apa yang Allah suka. Buatlah apa yang membuka ruang kepada redahnya Allah. Redahnya Allah ke atas perbuatan kita. Nak kahwin contohnya, anak kita nak kahwin, kita bukanlah banyak duit sangat. Jadi perlu ke kita nak buat sampai 10 kemah, sampai 8 kemah, sedangkan kita bukan ada duit. Jadi buatlah apa yang kita mampu. Nanti apa orang kata? Nanti apa orang kata ketika kamu nak buat kerja kahwin, tapi orang peduli tak ketika kamu tak ada duit nak bayar hutang-hutang yang kamu terjemahkan ketika majlis perkahwinan tu? Kemah punya hutang, catering punya hutang. Orang nak bayar tak? Ada orang sanggup tak kongsi? Ya, tolong live. Apa pasal? Buatlah cas, ada cas. Pakai sampai bateri habis. Ya. Nampak tak sahabat? Apa pun yang kita buat, cek adakah yang kita buat ni Allah suka. Kalau Allah suka, kekal. Walaupun dia sukar. Dia senang je. Perbuatan-perbuatan baik ni manusia tak suka. Perbuatan-perbuatan baik ni orang tak berapa indahkan. Perbuatan-perbuatan baik ni biasanya orang tak heran, orang tak ambil tahu. Kita tegur orang, dalam korang ni asyik mengumpat dia, kita pula diumpat ni, kita pulaknya di bahan ni. Nampak tak? Itu biasa dalam kehidupan anda bila kerjaya, dalam organisasi, dalam persatuan. Itu biasa. Jadi kalau anda sedang ditomah, anda sedang dizalimi, anda sedang dipelekikan, cek adakah semua itu berlaku kerana anda bercakap benar? Ya, maka kekalkan. Jangan beranjak. Tapi kalau anda dipelekikan sebab anda ni orang yang suka kenakan orang, orang yang suka jaga tepikan orang, orang yang suka kutuk orang, maka ceklah. Kalau anda rasa, oh sebab keperangan aku macam ni, maka berubahlah. Kita bukan berubah sebab orang, kita berubah kerana Allah SWT. Maka kalau kamu jatuh, tak jadikan kamu sampah. Ketika kamu berdiri, tidak menjadikan kamu orang hebat. Allahu Akbar. Yang menjadikan kamu hebat ialah ketika kamu jatuh dan berdiri, kamu kekal ingat Allah, kekal bersama Allah, kamu reda dalam setiap apa yang kamu lalui sekarang. Itu yang menjadikan kamu hebat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih Inah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu kita untuk tap screen #FYP. Bantu kita untuk share. Bayangkan bila anda share live seperti ini jatuh kepada orang yang benar-benar buntu sekarang, mereka yang sedang dalam keadaan runsing, kemudian dapat formula-formula dan menyebabkan mereka mampu bangkit daripada kesukaran, mampu bangkit daripada kealpaan. Bayangkan betapa besar ni keuntungan anda di akhirat besok. Apa yang anda share ni tak ada dapat duit, tapi berapalah duit yang ada nak bandingkan kekayaan Allah yang tidak ada batas. Allahu Akbar.
Apa saja kita buat, biarlah rahsia. Biarlah rahsia sesama kita. Kan? Hanya untuk Allah, eksklusif untuk Allah. Faham tak tuan-tuan? Nak bagi berapa pun pada orang, bagilah. Tapi biarlah eksklusif, hanya untuk Allah. Jangan share dengan makhluk. Melainkan ada sesuatu yang perlu di-share. Perlu untuk orang tahu. Dan Allahu Akbar. Contohnya anda memang kutip di orang. Jadi anda kutip di orang, anda kata nak bantu bangsa banjir. Jadi anda kena share lah apa yang telah anda buat kepada bangsa banjir tu. Supaya orang yang beri sumbangan tu tahu duit tu pergi ke mana. Kalau anda tak share, dan fitnah akan datang. Manusia kat luar sana banyak yang suka fitnah. Kan? Dah budaya kita. Tak boleh tengok orang senang. Dia kan formula S. Susah hati ketika orang senang, senang hati ketika orang susah. Itu formula S. Anda ada tak penyakit S tu? Kan? Lebih teruk, orang senang disangkaunya, disihirnya. Itulah formula S. Nampak duit banyak disakaunya. Itulah formula S. Boleh faham tak? Disantetnya. Itulah formula S. Kan? Dia tengok orang senang, disantetnya. Dia tengok orang senang, disihirkannya. Dia tengok orang senang, hati dia susah. Ketika dia lihat orang susah, hati dia senang. Inilah hidup hari ini. Kan? Penyakit S yang lagi bahaya pada kanser. Kan? Lebih bahaya daripada serangan jantung. Penyakit S ni. Allahu Akbar. Kan? Anda ada penyakit tu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cuba bayangkan. Kan? Dalam dunia realiti, berapa ramai orang ada penyakit S tu. Kan? Di sekitar hidup anda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Terima kasih Ika. Allahu Akbar. Salbiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beri salam, terima kasih. And hari ini hari Sabtu. Jom kita renung-renungkan setiap persoalan dalam hidup ini. Kan? Kerana setiap persoalan yang berlaku dalam hidup kita bukan sesuatu yang datang secara kebetulan. Marilah kita renung-renungkan setiap masalah yang kita sedang hadapi sekarang ni. Kerana setiap masalah yang Allah hadirkan dan bukan datang secara tiba-tiba, bukan datang secara kebetulan. Takdir kita telah ditentukan lebih awal. Allah tahu siapa kita, kerana Dia Maha mengetahui. Oleh kerana kita tak kenal Dia, maka kita nampak masalah itu satu beban yang besar. Bila kita tak kenal Dia, tuan-tuan, maka kita nampak masalah itu sesuatu yang sangat merugikan kita. Allahu Akbar. Ada orang jumpa saya, dia kata, Pak Riz, saya kalah tender. Kan? Sepatutnya saya menang. Pak, sepatutnya saya menang, tapi saya kalah. Rasuah ni kau tak benteras, payah. Kan? Ada orang ni, pegawai-pegawai ke atas, semua makan rasuah. Suatu saya kalah tender. Saya kata kat dia, pernah menang tender? Pernah. Menang tender macam mana? Rasuah orang tak? Biasalah, nampak? Nampak tak? Ketika dia menang, dia tak nampak dosa. Ketika dia kalah, dia nampak dosa orang. Faham? Ketika dia menang, dia tak nampak dia ada dosa. Ketika dia kalah, dia nampak dosa orang. Faham ke faham? Allahu Akbar. Ini sikap kita. Nampak tak tuan-tuan? Kan? Ada seorang sahabat saya respect seorang sahabat saya. Kan? Ketika saya keluar universiti, saya dah buka perniagaan ni masa saya berada di final year universiti. Kan? Saya tidak pernah bekerja sekalipun. Kan? Sehinggalah berjanggut putih ni. Kan? Kekal lah. Lagi dulu sampai sekarang. Kan? Konsultan yang saya bangunkan untuk buat training sampai sekarang ada. Hanya saya tak aktif lagi lah. Kan? Kerana memberi tumpuan dan fokus sepenuhnya kepada pembangunan perjalanan pengurusan madrasah. Kan? Sahabat-sahabat, saya respect seorang sahabat saya, kenalan saya. Dan dia sanggup tutup syarikat dia. Dia sanggup tutup operasi syarikatnya hanya kerana dia tak mahu main rasuah. Dia buat perniagaan, dia dapat satu projek, kemudian dia tak tahan. Ni minta, tu minta, semua minta. Dia dapat satu projek je, dari macam-macam orang minta. Rezeki dia sebab dia dapat projek tu. Dan kerana pada waktu tu, wallahu alam, pada waktu tu mungkin terlepas ke apa, wallahu alam, dan dia dapat. Dan dia perform sebaik mungkin. Tapi sayang, dunia hari ini orang tak nak syarikat yang perform. Orang nak syarikat yang bagi rasuah. Satu kita tengok, banyak projek-projek terbengkalai. Jalan raya sekejap retak, bangunan sekejap retak, bumbung boleh runtuh. Faham tak? Dan syarikat yang makan rasuah tu, projek dia terbengkalai, yang beri rasuah. Kemudian bagi projek, kemudian bagi tender yang baru, syarikat yang sama tadi tu tak masuk, tapi syarikat lain masuk, tapi pemilik yang sama. Itu biasa kita dengar. Dan dahsyat manusia zaman ni, kegilaan ni kepada dunia, mencari nikmat dunia itu terlalu besar. Jadi anda yang ikuti live saya ini,
Kan, kita berhati-hatilah dengan nikmat dunia. Subhanallah, tak salah untuk menikmati nikmat dunia, tapi jangan sampai kita lupa ada satu nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat yang kita nak tinggalkan ni, iaitu nikmat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu dengan Nabi sebelum tu untuk menerima syafaat Nabi di Telaga Kausar. Nanti kita akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kan, apalah untungnya kehidupan hari ini kalau kehidupan kemudian ni kita hilang. Apalah untungnya dapat semua yang kita nak di dunia, hakikatnya kita hilang segala-galanya di akhirat nanti. Apalah untungnya ada nama besar dalam kehidupan orang lain, sedangkan nama kita langsung tak dikenali oleh penduduk langit pada saat ini. Allahu akbar. Apa guna jadi orang kaya raya sedangkan kita tidak ada memberi apa-apa impak kepada pembangunan ummah, pembangunan agama ini. Allahu akbar. Punya kaya tapi tak ada sumbangan kepada pembinaan masjid, pembinaan madrasah. Dibiarkan anak-anak yatim, dibiarkan perjuangan madrasah. Allahu akbar. Sedangkan madrasah ni lah antara mengapa sebab Allah masih muliakan negara kita ni. Allah masih lagi pandang negara kita. Sebab ada anak-anak seawal pukul 4 pagi, pukul 5 pagi dah bangun sujud pada Allah, meminta keamanan, kesejahteraan, kedamaian negara ini. Faham tak? Itulah perjuangan madrasah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ada soalan? Saya nak soalan. Allahu akbar. Saya nak soalan tuan-tuan. Subhanallah. Sebab saya di TikTok nampaknya tak ada soalan lagi. Kat Facebook Waalaikumsalam. Ben Seven, lama tak sebut nama awak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan doa itu juga Allah kembalikan kepada anda, yang dimudahkan segala usaha semua orang yang hadir ni, yang diberkati Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi sebahagian daripada orang-orang yang Allah pandang dan Allah muliakan. Kadang-kadang tugas kita, kadang-kadang apa yang kita buat ni tak besar pun, tapi kecil pada mata manusia, tapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tengah naik kereta nampak anak kucing tepi jalan. Anak kucing tengah-tengah jalan, kita berhenti, kita pindahkan anak kucing tu. Allahu akbar. Bayangkan, subhanallah, nampak kecil tapi rupanya besar di sisi Allah. Kita telah berjaya elakkan kecelakaan pada kucing tersebut. Allahu akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Subhanallah. Allahu akbar. Terima kasih Zanariah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan doa itu juga kembali pada anda, insya-Allah. Bantu kita untuk share, bantu kita untuk #FYP. Allahu akbar. Ada seorang anak ni, sahabat-sahabat saya nak kongsi satu cerita pada tuan-tuan dan puan. Ada seorang anak ni, dia kata pada ayah dia, "Ayah, saya tak nak bekerja dengan ayah. Saya nak bekerja sendiri." Ayah kata, "Ayah punya perniagaan ni besar. Engkau lah harapan ayah. Buat dia kerja senang, dia ambil pasir tu. Jangan ambil pasir tu. Pasir kena air habis lah. Tanah tu pasir. Tambak tempat parking kereta tu kan becak. Dia ambil Sam punya pasir. Tanah. Bukan, tanah." Ada seorang anak dia kata, "Ayah, saya tak nak bekerja dengan ayah. Saya ada impian saya sendiri, ayah. Saya nak bina perniagaan." Ayah kata, "Kan ayah dah bina perniagaan ni yang sangat besar. Kalau kau tak nak teruskan, siapa ayah nak bagi? Kau satu-satu anak yang ayah ada." Ayah dia kata pada anak dia, "Tapi ayah, saya ada impian saya lain. Saya tak minat apa yang ayah meniaga ni." Kemudian anak tu pun kekal dia nak meniaga yang apa dia minat. Maka ayah kata, "Tak apalah, ayah bagi kau tempoh seminggu. Engkau fikirkan. Adakah keputusan kau ni baik, bijak, fikir." Maka selepas minggu anak dia jumpa ayah dia balik. Ayah dia jumpa anak dia. Ayah kata, "Macam mana?" "Ayah, saya kekal nak meniaga sendiri." Okey, jadi ayah dia pun kata, "Okey, kalau begitu, mulai ini engkau keluar dari rumah. Engkau keluar dari rumah ni. Engkau terus usaha untuk meniaga sendiri." Jadi kata, "Ayah, saya bawa ke universiti, ayah. Mana ada duit? Saya macam mana nak meniaga kalau ayah tak bagi modal?" Ayah dia kata, "Apa? Dulu ketika aku nak mulakan perniagaan ni, hari ni aku nak bagi kau dengan kekayaan, dengan harta dan aset yang ada. Aku mula dengan tanpa modal daripada atuk engkau. 1 sen pun atuk engkau tak bagi. Ayah mulakan perniagaan dengan keringat sendiri. Satu ayah kata, engkau kena kerja kat sini. Sebab engkau tak layak untuk buka perniagaan
Sebab yang pertama pun kau dah kalah. Engkau tak mampu tinggalkan nikmat kekayaan yang ayah ada. Kan? Sebenarnya engkau bukan nak berniaga. Engkau nak hidup bebas. Engkau nak menentukan hala tuju kau sendiri dengan cara pemikiran kau. Langkah pertama pun kau dah gagal. Tak adalah ayah, kalau itu tak apa, saya keluar. Baik, keluarlah. Dia pun keluar. Ketika dia keluar, dia start kereta nak jalan. Ayah kata, kereta ni tak boleh. Ini kereta ayah belikan untuk engkau. Dulu ayah mula perniagaan, ayah berjalan kaki. Satu kendaraan pun tak ada. Macam ni tak boleh lah ayah. Tak boleh. Memang kau nak berniaga sendiri, kau kena usaha sendiri. Seorang pejuang, kan, dia akan kekal berjuang walaupun dia tak ada senjata kat tangan. Dan ayah nak kat kredit ayah bagi kat engkau. Habis, anak tu jam. Kerajaan tu ayah, saya nak kerja dengan ayah. Ayah kata apa pada dia? Kalau dulu aku offer kau kerja, kerana aku yakin kau seorang pejuang. Bukan sebab kau anak aku, sebab kau seorang pejuang. Tapi hari ni, ketika kau nak bersama dengan aku dah tak nak beri laluan kat engkau. Engkau kena keluar dari rumah ni. Dan seorang pejuang, dia tak akan patah balik. Seorang pejuang, dia telah mengambil kira apa yang dia perjuangkan. Dia akan mengambil kira apa yang dia akan jumpa dalam perjuangan dia. Nampak tak? Ini bapa hebat dah. Dia tahu anak dia. Nampak tak? Sahabat, nampak? Adakah kamu sedang membesarkan anak-anak macam tu? Adakah kamu sedang membangkitkan perasaan dan emosi anak-anak seperti itu? Faham ke faham? Jadi kalau anda nak belajar lebih banyak tentang keibuapaan, tentang jati diri seorang insan bernama ibu dan ayah, bukan biasa-biasa. Sebab kita nak lahirkan insan luar biasa bernama anak soleh. Ini bukan biasa-biasa yang kamu sedang buat sekarang, bukan. Kita nak buat satu benda yang lebih dahsyat daripada apa yang kita sedang buat sekarang. Kalau anda nak ilmu tu, hadir program saya pada 24 bulan 12. 24 bulan 12 di Setia City Convention Center. Ya, anda akan dapat banyak ilmu-ilmu yang anda tak pernah terfikir. Sebab kita buat R&D, kita buat kajian, kita ada coaching, dan semua ni kita jumpa, kita garapkan dalam satu program pagi sampai petang 24 bulan 12 di Setia City Convention Center di Setia Alam, InsyaAllah di Selangor, di sebelah Shah Alam di Selangor. Jadi apa lagi, teruskan di TikTok. Anda boleh DM kita, anda boleh pergi kepada sekarang siapa ada? Kalau Syafiq tak ada, kau ada tak ada? Pak Legeri, tapi ada apa dalam tu? Ada maklumat PBR tak? Fazilah sekarang ada? Fazilah ada? Fazilah masuk tak sekarang? Okey, masuk kat Faris Gallery. Maklumat kat sini pun tak apa. Tim kita akan hubungi. Facebook, alamak. Anda boleh tinggalkan nombor telefon atau hubungi kita. Kita dah tinggalkan nombor telefon kat situ. Anda boleh. Nampak tak? Faham ke faham cerita ni? Cerita kedua akan menyusul. Cerita pertama anda faham kan? Tak ramai mak apak ada jati diri macam tu. Tak banyak mak apak yang berani buat keputusan macam tu. Betul. Tak banyak mak apak yang berani buat. Sebab apa? Sebab anda bukan seorang pejuang. Nampak tak? Anda bukan seorang pejuang. Anak cakap sikit, kamu dah percaya. Anak cakap sikit, kamu menangkan anak. Hari ini macam tu kan? Hari ini kita hidup macam tu. Kamu tak ada ilmu. Kemudian orang yang ada ilmu sedang bangunkan anak kamu, kamu bantai orang yang bangunkan anak kamu. Orang yang sedang bangunkan anak kamu ni sedang berusaha untuk bangunkan seorang insan yang ada jati diri. Kemudian kamu bantai orang yang sedang bangunkan anak kamu. Ini berlaku kan? Konflik. Ibu apa dengan guru, ibu apa dengan pesyarah, ibu apa dengan ustaz dan ustazah. Di madrasah khususnya. Nampak tak konflik itu berlaku? Yang mereka yang bertahan saja. Seorang pejuang, tuan-tuan, dia tahu apa dia perjuangkan. Adakah anak-anak kita seorang pejuang? Tak. Anak kita sikit-sikit mengalah. Sikit-sikit koyak, rabak, sentap. Memang betul berbeza anak dulu dengan anak sekarang. Tapi kita boleh bangunkan. Bukankah kita dulu, orang 70-an, kita boleh bangunkan anak kita. Tapi nak bangunkan anak ni tuan-tuan, nak bangunkan keluarga yang hebat, memang likunya besar. Ada orang suami isteri pun bertekak, berbalah bab anak ni. Zaman sekarang pula, faham kan? Zaman sekarang ni, isu-isu isteri mendominasi, isteri yang lebih berkuasa, itu banyak bersepah. Allahu Akbar. Sebab tu institusi keluarga ini harus ditegakkan kembali, harus dibangunkan. Diterapkan dengan perjalanan Nabi SAW, bukan ikut kepala otak kita, ikut apa yang kita rasa, tapi apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, ditetapkan oleh syariat. Ni bukan gurau-gurau ni. Berapa ramai orang kasih keluarga ni bahagia. Bahagia apa? Anak-anak tak solat, bahagia apa? Anak-anak tak ada zikir, bahagia apa? Tak ada amalan keluarga. Macam mana bahagia tu nak didefinasikan? Bahagia itu sendiri. Ada pernah kita bincang anak beranak.
mendefinisikan kan erti sebuah bahagia. Apakah bahagia hanya ada kereta besar, rumah besar, anak-anak semua berjaya, pandai-pandai masuk SPP, masuk universiti? Adakah itu yang mendefinisikan bahagia? Mendefinisikan orang yang dapat kebahagiaan? Kan? Ini perkara-perkara besar yang perlu kita perdalami, perlu perhalusi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Adnan Ahmad. Ya, soalan. Pemburu kasih tanya berapa bayaran? Pemburu kasih tanya, program ni murah. Kita buat program ni, Dewan je kita bayar RM50,000 lebih. Kenapa Pak dia bayar sebanyak tu? Sebab saya nak bawa follower saya, kenalan saya, teman saya, sahabat-sahabat saya, orang yang ada masalah, letak di tempat yang perlu sangat eksklusif. Dan cas kita memang mahal tuan-tuan. Yang mampu je boleh pergi. Sebab Dewan dah RM50,000 lebih. Jadi cas yang kita cas hanya RM30. RM30 saja. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. RM30 saja. Ya. RM30 seorang. Kan? Ya, RM30. Pagi sampai petang. Tapi bulan 8 ni kita naikkan lah RM50. Sebab kita nak orang ambil kesempatan dengan harga yang murah. RM50 pun masih murah lagi kan. Betul tak? Masih murah, jauh murah. Kan? Sebab kita buat Dewan. Anda boleh Google kan. Setia City Convention Center. Ini semua kalau namanya center. Convention ni memang tempatnya eksklusif. Very, very eksklusif. Depan tasik tuan-tuan. Kan? Kaca. Kan? Memang cantik bangunan diri sendiri. Tersegam indah. Tapi kita cas murah bukan apa. Kan? Sebab saya ada pandangan saya tersendiri. Ini tak ada evan program. Lepas program nak jual program lain. Tak. Program keluarga saya tak macam tu. Sebab evan program ialah live setiap hari. Faham tak? Lepas habis program, kita jumpa lagi setiap hari. Kan? Allahu Akbar. Saya pun tak ada banyak masa nak buat program secara berterusan. Sebab saya terikat dengan banyak komitmen. Komitmen madrasah pun memerlukan sepenuh perhatian, fokus, tumpuan. Allahu Akbar. Kemudian terlibat dengan persatuan dan sebagainya. Banyak kerja nak buat. Bukan simple. Bukan mudah. Kita pun tengah merangkakan pembangunan 2 projek besar yang kita nak bangunkan. Dan permulaannya mesti bermula tahun ni kita target. Allahu Akbar. Banyak benda nak buat. Alhamdulillah. Allah masih bagi kita ruang untuk berhemat, untuk agama. Bagi kita peluang untuk buat kerja agama kan. Kita teruskanlah. Dan saya nak bawa anda sama-sama untuk kita hidupkan agama ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Next. Tadi siapa kata tanya ni? Pemburu kasih. Pemburu kasih kat mana? Media sebelah. Kat sini? Okey. Jadi tinggalkan nombor telefon atau hubungi kita segera. Jangan tertangguh. Okey, next. Soalan daripada Dark Chocolate di TikTok. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ajar diri untuk memaafkan, tapi dalam hati masih belum memaafkan. Jadi teruskan. Siapa dapat solat? Engkau tanya tuan guru, engkau tanya ustaz. Dapat tak solat khusyuk? Tak dapat khusyuk. Apa solat? Kan? Kita solat untuk dapatkan khusyuk. Dan kita akan terus solat sampai dapat khusyuk. Bukan berhenti. Maafkan orang walaupun hati kita tak pernah bahagia memaafkan orang. Atau kita berbalah dengan diri sendiri. Atau kita akan nanti terungkit. Tak, fight lagi. Maafkan sekali, maafkan. Sampai hati kita benar-benar bersih. Inna waha la yanzuru ila suwarikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak pandang kau handsome. Allah tak pandang kau kacak. Allah tak pandang kau jelita. Allah tak pandang kau rupawan. Allah tak pandang harta kau apa barang harta kau. Setakat Ferrari 1 biji kau nak kecoh, nak tunjuk kat Facebook, TikTok. Apa barang. Karun punya harta lagi banyak. Allah tanam di hidup. Kau setakat Ferrari nak tunjuk orang apa, Lamborghini nak tunjuk orang apa hal. Nampak tak? Faham ni? Nampak tak? Cari dia lah. Dia yang paling kuasa, dia paling hebat, dia paling luar biasa. Nampak tak? Satu kita serahkan diri kita pada dia. Kita keluar rumah pun kita kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Keluar rumah nak pergi kat depan kebunnya, nak pergi depan balai, kita tetap baca sebab apa? Hidup kita hanya bergantung pada dia. Nampak tak? Jadi kita maafkan orang. Bila kita maafkan, kemudian datang perasaan marah, tak senang, kan, tak selesa. Maafkan lagi. Sampai kita jumpa benar-benar dapat membersihkan hati kita yang kotor. Bila kita masih lagi tak boleh maafkan orang, maknanya hati kita ni sebenarnya bila orang buat kita ada beberapa pilihan. Islam ni indah. Islam ni sangat luar biasa. Tak ada agama yang mengajar A to Z, head to tail. Tak ada. Sampai kau berak pun Islam ajar. Nak duduk macam mana? Ada benda yang ada banyak orang tak tahu. Nanti saya share masa live nanti di Setia City Convention Center. Ya, ada benda yang orang tak pernah ambil tahu, saya nak terangkan. Ada benda.
Saya simpan nanti. Allah sampai berak pun. Betul tak? Nak berat ke mana? Nak cangkung macam mana? Allahu Akbar. Macam tu sekali Islam punya indah. Kan? Kita buat sebanyak mungkin perkara baik. Kebergantungan kita pada Allah. Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik daripada Allah. Tuan-tuan, dengan pesan baik. Sahabat-sahabat saya kat sini saya dah pesankan. Kan? Kalau ada benda yang baik, catat dan tulis balik kat komen. Di ruang ni nak tulis boleh, tapi dia akan hilang. Buat catatan. Dalam hidup, bukan persoalan siapa yang terbaik. Ustaz tu boleh dapat dia orang baik, dia terbaik. Bukan. Dalam hidup, bukan persoalan siapa yang terbaik. Tapi dalam hidup, persoalan dia, siapa yang sanggup buat baik. Bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang sanggup buat baik. Memaafkan orang tu baik. Tetapi kalau tak boleh maafkan orang, serahkan pada Allah. Wahai Allah, aku serah pada engkau, kerana engkau lah sebaik-baik pembalasan. Tak apa, jangan balas. Jangan balas, jangan cemur. Jangan cerita orang tu yang sakitkan kamu tu pada orang lain. Jaga aib. Tutup aib orang. Tapi dengan Allah kamu cerita. Ya Allah, orang ni sekian-sekian telah sakitkan aku. Kau tak cerita pun apa tahu. Tapi kita jalankan tugas kita sebagai seorang hamba. Kau cerita pada Allah, wahai Allah, aku tak kuat nak memaafkan dia. Maka aku mohon pada engkau ya Allah, berilah pembalasan setimpal ke atas perbuatan yang sangat zalim. Sebab ada orang tuan-tuan sampai bercerai. Kau tak senang ke nak maafkan orang yang buat dia bercerai? Kau tak senang ke? Jadi dia tak mampu. Maka dia pilih satu jalan lagi. Apa dia? Mohon Allah yang beri pembalasan setebal. Dalam Islam dibenarkan, boleh. Sebab Allah kata apa? Doa orang yang dizalimi itu doa paling mustajab. Maknanya apa? Kita boleh minta Allah balaskan untuk kita. Namun kau jangan balas. Nampak tak teknik dia? Faham ke faham? InsyaAllah, Alhamdulillah. Sebab inilah kehidupan kita. Kita jangan fikir yang terbaik, tapi jadilah yang sentiasa buat benda baik. Faham ke faham? Ini mesti pegang dalam hidup kita. Catat, sahabat-sahabat kat sini catat, masuk kat komen. Sebab apa nanti akan ada orang masuk dalam rekod ini untuk tengok balik atau tengok. Banyak follower saya dia akan tengok selepas tenang-tenang waktu malam. Jadi kat komen tu dibaca, dia tengok ada kata-kata yang baik. Tak apa, datang pada anda pun tak apa. Kan? Jadi ada orang dapat sesuatu yang baik, bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Next ada soalan? Daripada Arin Mas. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hidup pilihan kita atau telah ditakdirkan? Mohon pencerahan. Ini iman. Kan Nabi ditanya 3 soalan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Satu tentang Islam, satu tentang iman, satu tentang ihsan. Kan? Orang beriman dia kena yakin. Ini adalah bab akidah. Kena yakin bahawa setiap benda yang berlaku adalah telah ditetapkan oleh Allah SWT. Itu adalah kadar dan kadar kita. Satu itu rukun apa? Kadar-kadar rukun iman. Iman, nampak tak? Iman. Percaya pada kadar dan kadar itu iman. Maka apa saja berlaku, apa saja berlaku telah ditetapkan oleh Allah. Jadi buat apa nak usaha? Sebab memang akan berlaku. Tak. Engkau tak tahu, Allah tahu. Berdiri tengah jalan raya tu, memang kena langgar. Dan itu andaian kau, itu persepsi kau, tanggapan kau. Tapi mungkin orang berat tak langgar kau. Hakikat ni tempat tu kau kena langgar. Nampak tak? Faham? Jadi tak ada kita tak tahu. Jadi kita kena usaha. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib. Ahli sunnah wal jamaah wajib untuk berikhtiar. Kena berikhtiar. Tapi manusia makamnya tinggi, makam makrifat dia lain. Keyakinan dia kuat pada Allah. Kan? Kita makan kenyang. Makan tu jadi asbab kita kenyang. Tapi bagi orang yang yakin sungguh-sungguh pada Allah, dia tak makan boleh kenyang. Sebab orang zikir dah kenyang. Kita kena usaha tuan-tuan. Kita kena usaha. Kita kena usaha. Kita kena semayang. Alah Pak Riz, kalau dah tahu ahli neraka buat semayang, kau tahu ke? Tak tahu kan? Jadi kau semayang je lah. Sebab Allah tahu siapa kau. Allah tahu apa yang kau akan buat bila sesuatu berlaku dalam hidup kau. Allah tahu dah. Contohnya orang tak suka durian. Kalau kau bawa durian dekat dengan orang, tak apa orang tu buat. Dia lari betul. Engkau tahu tak dia akan lari? Kau tahu sebab kau tahu bahawa tindak balas dia ialah akibat daripada dia tak suka durian. Kau dah tahu dah mesti lari. Kalau kau tahu dia akan lari, Allah lagi dah tahu. Sebab Allah cipta orang tu. Kita bercakap tentang perkara yang biasa berlaku. Kalau anjing dilepaskan, anjing liar dilepaskan, engkau rasa dia kejar kau tak? Kejar. Jadi kau buat apa? Lari. Faham tak? Engkau akan lari sebab anjing tu akan kejar kau. Faham kan? Kan? Sedangkan kau tak tahu ketentuan takdir kau, tapi kau tetap lari kan? Sebab kau nak selamatkan diri. Itulah pilihan tangan kau.
Kan Sayyidina Umar pernah berbicara dengan sahabat-sahabat. Ketika Sayyidina Umar nak pindahkan tentera ketika satu peperangan yang mana demam malaria sedang merebak di kalangan tentera-tentera Islam, maka nak dikeluarkan tentera-tentera ni. Maka ada sahabat tak setuju, tapi Sayyidina Umar kata kita keluarkan. Maka seorang sahabat kata pada Sayyidina Umar, adakah kau lari daripada takdir? Adakah kau lari daripada takdir maknanya keluarkan tentera Islam yang tengah berperang? Engkau keluarkan tentera Islam yang tengah berperang, adakah kau lari daripada takdir? Maka kata Sayyidina Umar, hidup ini ibarat menternak kambing biri-biri. Kamu bawa kambing biri-biri itu ke tempat mana? Tempat yang padang ragut, rumputnya banyak untuk dia ragut rumput tu, kan? Maka itu takdirnya. Kamu boleh bawa dia ke tempat yang tak ada rumput, tu takdir juga. Tapi kamu boleh pilih takdir yang terbaik dengan usaha kamu. Bukan pilih takdir ni maknanya kamu buat yang terbaik. Mula itulah takdir kamu, kan? Berkata Sayyidina Umar, kan? Kita nak pilih yang terbaik, dan itulah takdir kita, insya-Allah. Nampak tak? Aku tak bawa kambing biri ke tempat yang tak ada rumput, aku bawa ke tempat yang rumput, ada rumput, kan? Itulah takdir aku. Maka kalau ada anjing tengah kejar kita, adakah kita diam, rela hati digigit, dibahang, dimakan oleh anjing? Dikenakan oleh anjing, kan? Dicakap tak, kan? Kita akan lari. Itulah takdir kita. Aku nak apa Cik Zaini? Penderau dengan aku. Cik Zaini ni pun lawak bodoh tu lah. Astagfirullahaladzim. Belah lari pula batu ni. Takkan tak terpanjat kita? Faham ke faham? Kan? Next, ada soalan. Soalan daripada jiran sebelah. Mawar Merah Mawar. Assalamualaikum Pak Riz. Saya ada seorang kawan yang rapat, tapi tanpa sebab sekarang ni dia benci saya. Tapi kami kerja sekali, hari-hari pandang muka, tapi tak pernah bertegur sapa. Saya dah maafkan dia, adakah saya masih berdosa? Anda dah maafkan dia. Mudah-mudahan anda terlepas daripada murkanya Allah SWT. Sahabat, kadang-kadang dalam hidup kita tak tahu kan apa salah kita. Dan orang kadang-kadang dia buat satu keputusan tu tak bincang dengan kita, sedangkan dia kawan kita. Saya lalui banyak macam tu kat madrasah. Tiba-tiba berhentikan anak, kita pun tak tahu apa salah kita, kan? Dah berhenti baru tersebar cerita yang tak benar, fitnah. Kita reda. Dalam hidup ni, pertama kita kena reda, kedua kita sabar. Itu dua formula yang Allah bagi tahu pada kita. Kalau kau berimpikan syurga dia, syurga tu saya punya Allah, maka ikutlah cakap dia. Itu je. Allah cakap apa? Apa firman Allah dalam Quran? Reda dan sabar. Allah kata inna Allah ma'asabin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Apa dia? Okey. Kan? Jadi kalau kawan anda tidak bertegur sapa dengan anda jangan balas kaedah yang sama. And dia buat tak pandang anda, tapi anda pandang dia. Tergigi tak, Allah tahu. Wah ya Allah, apa saja yang aku buat kerana engkau ya Allah, mudah-mudahan aku terhindar daripada murka yang kau ke atas aku. Wah ya Allah, jangan terputus hubungan yang baik ini ya Allah. Ya Allah, aku maafkan sahabat aku apapun keadaan yang berlaku. Ya Allah, tolonglah ya Allah, pulihkan perhubungan ini. Macam itulah kita, kan? Kita sentiasa mendoakan yang baik, kita sentiasa mengharapkan balasan yang baik, kita sentiasa mengharapkan ihsan Allah, kita sentiasa mengharapkan kasih sayang Allah. Kita takut tuan-tuan, penat kita solat, penat kita zikir, penat kita puasa, tiba-tiba kita tak lepas masuk syurga sebab kan putus, kan, persahabatan, berdosa kerana bercerita hal orang, berdosa kerana putuskan silaturahim, berdosa kerana berbalah, berdosa kerana dosa sesama makhluk ni yang kita takut, dosa kepada manusia yang kita bimbang. Jadi faham ke faham ni? Jadi tugas anda sahabat and mawarku, kan? Mawar kan nama dia, Mawar, kan? Anda buat kira macam biasa. Ada ruang anda senyum, dia tak balas, tak jadi masalah, kan? Anda tegur, dia tak cakap apa pun, tak ada masalah, kan? Subhanallah, hanya Allah yang tahu. Tapi taklah macam terhegi-hegi, kan? Kita bijaksana dalam usaha kita, dalam dakwah kita, bijaksana. Allahumma fakhihu fi din wa alim hikmah, kan? Setiap apa yang kita buat, mudah-mudahan Allah beri kita kebijaksanaan, Allah beri kita ilmu, kefahaman. InsyaAllah sesuatu yang kusut dapat dileraikan. Allahu Akbar, kan? Faham tak? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kan? Amalkanlah, kan, zikir, buat amalan zikir untuk diri sendiri,
Kemudian bagi tahu pada Allah, ya Allah, dengan berkat zikir-zikirnya aku amalkan, ya Allah, janganlah ada perbalahan antara aku dengan rakan-rakan di pejabat. Janganlah ada dendam, janganlah ada hasad antara kami, wahai Allah. Wahai Allah, andainya aku buat silap, ampunkan aku, maafkan aku. Wahai Allah, kalau ada orang yang tersilap dengan diri aku, terkilaf dengan apa yang aku amalkan, terkilaf dengan perbuatan aku, sehingga menerbitkan kebencian, dendam, rasa benci, tolonglah ya Allah, maafkan mereka, ampunkan dosa-dosa mereka. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Mudah-mudahan dan kehidupan kami di pejabat ini penuh dengan keindahan, sakinah, mawardah, dan penuh kecintaan. Dan Allahu Akbar. Nampak tak? Kita minta pada Allah setiap masa macam tu, InsyaAllah. Dan organisasi yang kuat, apabila organisasi itu memiliki pekerja-pekerja saling kasih, berkasih sayang, sayang menyayangi. Sebab tu pada pemilik-pemilik syarikat, pemilik-pemilik organisasi, pemilik-pemilik mana-mana kelab, bukan kelab malam kelab kebajikan, kelab rekreasi kan, pemilik kelab pula acung telefon aku pula. Ayah, kita mau hantarlah kita punya itu GRO. Bagus juga hantar GRO, mudah-mudahan dia berubah kan. kan pemilik-pemilik syarikat, owner-owner company, hantar pekerja kan, sebab pekerja yang belajar erti kasih sayang akan membina kasih sayang dalam organisasi anda. Orang yang menerbitkan kasih sayang dalam organisasi anda akan menarik kasih sayang Allah dalam organisasi anda. Nampak tak? Simple je. Kalau anda ada pekerja saling berbala, saling cemburu mencemburui, saling dengki mendengki, saling sailang menyailang, syarikat anda sehebat mana pun akan jatuh. Syarikat anda hebat mana pun akan hilang pandangan Allah yang penuh kasih sayang ke atas syarikat anda. Bayangkan, perasan tak zaman online dulu memula timbul kan, memula bandar baru-bangi letup, banyak syarikat dah tak ada. Zaman Mood Republic dulu kan kita jumpa kan, banyak syarikat dah tak ada dah, banyak tak ada. Ramai orang kurang beri perhatian kepada pekerja, banyak orang beri perhatian kepada produk. Nak cantikkan produk, nak mantapkan produk, nak lariskan produk, dia buat produk macam ni. Tak ramai orang fokus pada pekerja. Ukhuwah pekerja, saling sayang menyayangi antara pekerja, saling cinta mencintai, saling kasih berkasih sayang. Nampak tak? Saling kekitaan. Kita kurang beri perhatian kat situ. Kan? Akhirnya semua menjadi orang berkira, orang yang saling sayang menyailang, jatuh menjatuhkan. Bagaimana organisasi nak jadi kuat kalau kamu memiliki pekerja-pekerja yang saling benci membenci, saling khianat mengkhianati? Datang program Pak Riz, kita hidupkan organisasi anda dengan pekerja-pekerja saling sayang menyayangi. Sebab program 24/12 ni adalah satu perhimpunan untuk menerbitkan kasih sayang. Dan sebuah rumah tangga yang telah pun berporak peranda, kan, yang tengah kusut dan suami isteri datang, mudah-mudahan bersatu hati mereka balik. Kita nak terbitkan, nak zahirkan, nak lahirkan kasih sayang dengan izin Allah. Sebab itu kuasa dia, bukan kuasa kita. Ikhtiar kat pihak kita. Nampak tak? Allah Akbar. Mudah-mudahan kita dapat menzahirkan kasih sayang kita. Bayangkan organisasi yang lemah, asyik fokus pada strategi tim. Kurang beri fokus kepada kasih sayang antara pekerja. Teamwork, macam mana nak zahirkan kalau tak ada kasih sayang? Allah Akbar. Cuba tengok macam mana perjuangan Arkam. Nampak macam pelik, tapi itu realitinya. Bagaimana Arkam membina company mereka sangat besar, perniagaan mereka sampai ke luar negara pada era 80-an. Era 1990-an ketika saya berada kat universiti, nama Arkam cukup besar. Bagaimana mereka menerbitkan saling sayang menyayangi. Kejayaan mereka sebab ni dia. Saling sayang menyayangi. Teknik dia, kaedah dia, saling cinta mencintai. Kan? Mungkin ada perkara-perkara yang mungkin tak sesuai dengan kita, tapi kita ambil pokoknya, terbitkan, zahirkan, lahirkan, suburkan kasih sayang antara kita. Baru kita kuat. Begitu juga dalam keluarga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Soalan daripada Lili Azma. Assalamualaikum Pak Riz. Macam mana kita nak fikir dan masukkan perkara positif dalam diri kita dan minta jauh yang negatif? Cuba cek gaya hidup anda. Cuba cek struktur hidup anda. Cuba cek apa yang anda piling dalam minda anda, apa yang anda piling dalam jiwa anda. Cuba cek siapa kawan-kawan anda sekitar hidup anda. Cuba cek aktiviti harian anda. Semua itu mempengaruhi siapa anda hari ini. Sebab itu hadis, kan? Ya Rasulullah, aku nak bersama engkau di syurga, kan? Rasulullah kata, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Engkau cinta siapa kat dunia, engkau akan bersama dia kat akhirat.
Kalau kau cinta dengan pelumba-pelumba judi online, semua kawan kau judi online, kau sama dengan diorang. Kau rasa kat mana diorang? Dan nama pun judi. Kan? Engkau sama dengan orang-orang yang banyak buang masa di dunia. Kau akan sama dengan diorang kat akhirat besok. Nampak tak? Jadi cek diri sendiri. Apa aktiviti harian anda? Apa struktur hidup anda? Apa yang telah anda piling dalam minda anda, dalam jiwa anda, dalam perasaan emosi anda. Semua tu akan pengaruhi siapa anda hari ini. Sebagai contoh, kan saya suka main futsal. Jadi pemikiran saya banyak futsal. Saya akan cari jersey, saya akan fikir tentang boot, saya fikir tentang bola, gelanggang mana yang paling best main. And saya fikirkan kawan, WhatsApp saya banyak pasal futsal. Kau nampak tak? Kau nampak tak? Nampak tak? Kan? Jadi kau membawa diri kau ke tempat itu. Tapi kalau kau fikir tentang dunia yang lebih luas daripada futsal tadi, kan? Yang berkait rapat dengan akhirat, sedekahnya, zikirnya, Qurannya, hidup kamu lebih ceria sebenarnya. Pada peringkat awal dengan Quran biasa-biasa je. Tapi lama kelamaan kamu biasakan telinga kamu yang berkarat, kan? Yang terlondir dengan tai telinga tu, kan? Mendengar ayat Quran setiap masa, lama-lama benda biasa jadi luar biasa. Biasakan benda yang tak biasa, lama-lama kamu tak biasa dengan perkara yang kamu biasa. Biasakan perkara dengan lakukan perkara-perkara yang tak biasa, lama-lama perkara yang tak biasa itu jadi biasa dalam hidup kamu. Biasakan dengar Al-Quran. Biasakan dengar zikir. Lama-lama dia benar-benar sampai ke hati. Kan? Satu perjalanan yang sangat jauh, dia tak terus sampai. Dia memakan masa. Jadi begitulah ayat-ayat Quran, zikrullah, nak sampai ke hati dia makan masa. Tapi jangan berhenti, jangan give up. Apa saja yang kamu buat di dunia ini, tak boleh buat separuh jalan. Nak jadi orang kaya, kena sungguh-sungguh kerja. Kena sungguh-sungguh buat strategi perancangan. Buat, tak boleh berhenti. Buat, tapi tak teruskan, tak istiqamah, tak jadi. Nak diet, badan besar, kan? Berat badan 120 kg. Dengar ceramah, semangat. 2 hari je, 3 hari lagi makan balik. Satu, dengar tak dengar? Ada. Dengar tak? Dengar. Dengar Faham ke faham? Kan? Apa pun istiqamah, apa pun kena berterusan. Kan? Kalau kamu nak jadi orang positif, cuba tengok siapakah kawan kamu sekitar hidup kamu. WhatsApp kamu cerita pasal apa? Kan? Cuba tengok kat TikTok kamu. Kan? Apa yang bahan yang lalu kat kamu? Itu yang kamu selalu buka. Masak. Banyaklah masak masuk. Kalau kamu dengar ceramah. Banyak kalau kamu dengar politik. Mana ada positif kalau kamu dengar politik? Kamu akan tak zahirkan kebencian. Banyak daripada sahabat-sahabat saya kat sini yang suka politik. Suka jangan sampai melampaui batas. Suka jangan sampai melampaui amalan-amalan yang wajib kita buat. Jangan benci-benci. Itu biasa dalam politik. Dan tak ada ruang nak bincang pasal politik di ruang sesempit ini. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Terima kasih. Nampak tak? Anda nak positif, anda cek dengan siapa anda berkawan sekarang. Apa yang anda lakukan sekarang? Struktur hidup anda bagaimana? Apa yang anda piling hidup anda? Piling tu apa maksud Pak Riz? Apa yang anda masukkan setiap hari? Kau kawan dengan orang negatif, lepas tu kau nak minta positif. Engkau bekerja dengan sebuah syarikat yang tak habis-habis beli orang, klaim orang, bantai orang, belasah orang. Macam mana kau nak positif? Engkau duduk di kelompok orang politik. Orang politik buat apa? Zikir. Orang politik kalau duduk je atas meja, dia buat apa? Zikir, baca Quran. Walaupun dia berjanggut pakai serban sekalipun, belum tentu dia nak baca Quran. Dia akan cerita puak sana, pihak sana, semua salah. Aku tak dengar lagi kalau duduk orang cakap, Alhamdulillah dia macam ni sini. Tak ada. Tak boleh pakai. Siapa boleh pakai? Kau lah. Next soalan. Soalan daripada grup sebelah. Nazrin Musa, macam mana nak didik anak bagi dengar cakap? Perlu ke kita berkeras? Grup sebelah tu maknanya channel lain. Saya ada channel TikTok dan satu lagi. Ini TikTok dia tak bagi tersebut. Dia cukup pantang larang sebut. And versi lain. Tu TikTok dia punya garis panduan ni. Kita ikut je lah sebab kita nak apa? Kita nak buat live kat medium dia. Doa satu hari nanti ada aplikasi-aplikasi yang anak-anak Islam bangunkan. Yang pro kepada Islam, yang mesra Islam. InsyaAllah. Saya yakin benda tu akan terbangun nanti. InsyaAllah. Kan? Kau salah cakap lagi. Apa kau ni? Tak apa-apa. Itu bahasa kau. Bodoh lah. Betul kau tak pergi. Aku baru pergi kelas online. Kau sebut-sebut juga dengar apa? Kita bodoh ke? Tak faham. Cakap bahasa Melayu ke Tamil ke semua dia tahu. Sahabat.
nak didik anak ni, pertama kau kena kenal karakter anak kau siapa. Saya nak tanam pokok, saya kena tahu pokok tu pokok apa. Lepas tu saya kena tahu pula, kalau pokok ni sekian-sekian, tanah ni sesuai tak tanam pokok ni. Engkau nak tanam pokok kelapa, lepas tu kau tanam kat mana? Kat lumpur. Contoh. Kan? Contoh. Engkau nak semai padi, lepas tu kau tanam kat tanah merah. Contoh. Jadi anak kau ni siapa? Karakter macam mana? Berat kat mak kau, berat kat kau ke berat kat isteri kau? Isteri kau suka melawan, bebel kuat, banyak melata, banyak bercakap, banyak yang koyak, banyak sentap. Anak macam tu. Okey, dah faham. Apa fahamnya? Bini pun tak lender lah, anak tak lender lah. Bini pun abang tahu apa? Pening. Anak macam tu juga. Kawan tahu juga madrasah. Settle lah. Kau tak tahu buat apa? Nak samakan iman ni kan? Bini kau pun kau tak boleh handle. Kan? Dia bukan soal tegas. Kau ingat tak formula aku bagi dulu? Kan? Ada banyak formula saya pernah kongsi dengan orang. Kan? Faham tak? T itu memang satu sebahagian daripada channel nak didik anak. Tegas itu sebahagian. Sebab Nabi sendiri tegas. Tegas macam mana? Nabi tegas bab akidah. Nabi tegas bab iman. Anak kau solat tak? Tak solat, tegas. Apa jadah jadi bapa? Penakut. Apa jadah nak jadi bapa? Lorak sangat nak jadi bapa tapi tak ada ilmu keibapaan. Anak tak kaki depan orang. Ajak solat tak nak solat. Anak dah besar ada motor. Cakap dengan bapa macam cakap dengan kawan. Spender dia pun kita belikan. Dulu dia besar, siapa yang bagi dia makan? Siapa suapkan dia? Tahi dia pun kita pegang. Belum tentu dia boleh pegang tahi kita. Jadi nak samakan anak, do it now. Sekarang. Dedahkan dia dengan dunia realiti. Bangkitkan dia dengan Islam. Jadi bapa yang ada ilmu lah. Ayah, dengar tau. Selalu aku cakap. Bangsa Melayu ni luar biasa. Kau ingat apa? Bangsa Melayu ni biasa-biasa. Yang bodoh kan bangsa Melayu ni orang politik. Yang nampak kita bodoh, tak pandai, lemah. Itu politik. Hakikat orang Melayu ni hebat, luar biasa. Banyak jutawan bro. Orang Melayu ni banyak kaya-kaya. Yang beriman, berlambak, yang takwa kan. Jutawan banyak. Tapi senyap je. Senyap je. Kan? Dia tak kecoh-kecoh. Yang kecoh-kecoh ni biasanya macam korang ni lah kat TikTok. Kan? Untung sikit dia tak beli banyak atas meja. Kan? Lorat lebih. Apa? Aku pun tak pernah tengok Melayu paling kaya di Malaysia Tan Sri Mukhtar Bukhari. Aku tak pernah tengok lagi dari zaman aku kecil sampai sekarang. Zaman aku sekolah menengah sampai sekarang. Tan Sri Mukhtar Bukhari letak duit. Tunjuk kereta mewah dia. Tunjuk rumah besar dia. Kita meniaga tak seberapa. Kan? Dah tunjukkan kekayaan. Benda yang awak tak suka kita tunjuk. Tegas memang kena. Orang Melayu jin ditundukkan. Kau tengok sirkis tak? Sarkas. Psh, gajah besar duduk. Gajah pernah tengok tak? Harimau yang garang. Kan? Tunduk. Sebab dia ada ilmu. Macam itulah nenek moyang kita ada ilmu boleh tundukkan jin. Kau rasa jin tu besar gajah tak? Lagi besar daripada gajah. Besar jin tu lagi besar daripada gajah. Dia boleh tundukkan jin sebab dia ada ilmu. Engkau tak boleh tundukkan anak kau sebab kau tak ada ilmu. Aku ajak orang tak nak pergi. Degil tak nak dengar cakap. Kan? 24 dan 12 di Setia City Convention Center. Jom join. Macam tu sekali awak ajak orang. Jom. Kan? Besok anak dah berzina. Masa itulah dia lorat. Pak Riz tolong anak saya. Saya nak jumpa Pak Riz. Saya memang kena jumpa Pak Riz ni. Macam aku ada jawapan semua benda. Macam aku ni sentuh semua jadi. Allahu Akbar. Kita manusia biasa. Dia ada tongkat tu Nabi apa? Nabi Musa. Kan? Yang aku ada penampau ni. Faham tak? Degil tak nak dengar. Bapak doktor. Kan? Engkau boleh injit orang. Belum tentu anak kau boleh injit. Kau faham tak? Tanya cikgu sekolah. Kau tanya cikgu sekolah. Mak guru pandatan sains. Dia tak nak ajar anak dia sains. Dia suruh pergi tuition lain. Kau faham tak? Kan? Mak dia bukan main pandai MS. Anak dia tak nak dengar. Kan? Cikgu ajar lain lah. Aduh. Macam ni lah jalan ni. Walau tak nak. Mak cikgu ajar macam ni. Mak ni orang tak faham. Mak pakar matematik. Dia kata mak tak faham. Hasil mak dia hantar pergi tuition. Nampak tak? Ilmu. Tunduk. Pergi program saya. Bukan sebab kamu akan jadi orang pandai. Pergi program saya. Untuk kita terjemahkan pada Allah bahawa kita sungguh-sungguh nak jadi mak bapak yang ada ilmu. Nak buru ilmu. Nak cari ilmu. Ingat tak? Tegas tu adalah satu daripada 10 cabang untuk jadi mak bapak yang terbaik. Yang mampu lahirkan anak yang soleh. Tegas. Mak bapak ini kita tegas dengan anak kat madrasah. Dia lepak polis. Macam mana nak buat? Kan?
Kan? Marah. Kita marah, kita pula kena marah. Macam mana? Ni zaman ni. Saya dah bangunkan masa anak dekat 15 tahun. Kan? Memula bangun tak ada masalah. Sekarang sikit marah. Allah Akbar. Nampak tak? Tegas. Kan? Kita kena tegas dalam hidup ni, kita kena ada ketegasan. Cuba tengok company-company berjaya. Mereka tegas dengan objektif mereka. Mereka tegas dengan visi dan misi syarikat. Mereka tak main-main dengan usaha untuk capai target. Mereka berjaya. Kan? Tegas mesti ada. Kan? Mesti ada apa lagi? Mesti ada bijaksana. Mesti ada bijaksana. Mesti bijaksana. Nak bijaksana pun tak tahu macam nak bijaksana. Dah lah bijaksana tak ada. Bijak sini pun tak ada. Bijaksana tu jauh sangat. Bijak sini pun tak ada. Tak tahu. Nampak macam mana? Teknik saya bagi kongsi supaya tak mengampakan orang teknik. Pak Riz, anak saya ni kau cakap tak nak dengar. Macam nak buat? Kat telinga dia ketika dia tidur, engkau azankan. Kat telinga dia ketika dia tidur, engkau buat zikir. Kan? Buat je. Tak usah cakap. Buat je. Amalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh. Wahai Allah, dengan berkat naungan azan ini, yang satu ketika dulu dilaungkan ketika dia bayi lagi, ya Allah, mudah-mudahan laungan azan ini, ya Allah, akan bangkitkan jiwa dia, akan bawa dia dekat dengan kau, ya Allah. Cakap je lah apa saja. Minta lah bantuan Allah. Nak detail 24/12. Faham? Dan kan saya kata tak nak mengampakan pertanyaan, saya bagilah satu jawapan. Ada 1001 jawapan. Tegas tu. Tegas pecah banyak. Tegas pecah 10. Kan? Tegas 1, tegas 2, tegas 4, tegas 4, 5, 6. Tegasnya ada pecah. Kan? Faham tak? Mesti ada ilmu dia. Kan? Ada orang tegas. Kau dengar, tengok. Ni. Orang yang tegas. Nampak? Tegas pertama. Ada suara. Ni. Tegas yang pertama. Dia tak dekat-dekat nanti dia bunyi. Tapi dia tak jauh tu. Nampak? Tegas contoh. Ni. Ada orang tak boleh buat. Sebab dia tak bangunkan anak dia ke arah tu. Ada orang tegas. Dia gabungkan dua benda. Dah. Bergaduh lagi. Dah habis bergaduh. Nampak? Tu nombor 2. Maknanya yang pertama lagi power daripada nombor 2. Sebab yang pertama tak perlu suara. Dia berdiri orang dah senyap. Itu zaman cikgu tahun 60-an 70-an. Nampak tak? Nombor 2, kena cakap baru orang faham kita tengah marah. Baru anak tahu baru kita sedang terjemahkan kita tak suka. Nampak tak? Boleh faham? Ini semua kena bangunkan. Tegas pecah banyak. Nak ilmu, pergi 24/12. Kan? Yang tanya soalan tadi. Pergi. Kan? Facebook kau kejau kat Facebook. Sebut lagi macam nak minta sebut kan? Nombor telefon ni kau ambil. Apa soalan? Di TikTok Allah jaga kami. Assalamualaikum. Pak Riz, apa patut seorang isteri buat sekiranya suami curang berkali-kali walaupun dah diberi peluang? Okey. Islam ni adil. Ada ketika berat, tapi itulah jalan selamat. Ada ketikanya kita rasa pahit, tapi itulah jalan untuk selamatkan iman kita. Saya bimbang, ada banyak kes saya handle. Suami ada skandal, suami curang dengan perempuan lain, suami senyap-senyap berzina dengan perempuan lain. Dan nasihat, dia mengaku salah, dia minta maaf, isteri maafkan, tapi benda ni berlaku berulang-ulang kali. Saya bimbang isteri itu tak cukup kuat. Sabar dia tak cukup kuat. Akhirnya, saya bimbang isteri lakukan perkara sama atas sebab marah, emosi, nak balas dendam. Ini semua perbuatan yang Allah laknat, celaka. Jadi seorang isteri, kalau suami anda telah mengkhianati perhubungan anda ada beberapa pilihan. Pilihan pertama, anda sabar. Tapi sabar anda kena betul-betul jalan Allah. Jalan yang Nabi pernah lalui. Jalan di mana anda sedang berada sekarang, anda sabar, anda kena bersama dengan Al-Quran. Baca Al-Quran selalu, jaga zikir, senaraikan amalan harian anda. Supaya anda benar-benar berada jalan sabar tu. Sebab iblis dia akan masuk perlahan. Dia akan bisik kat telinga anda. Akan lahir seorang lelaki, konon-kononnya. Bangsat-bangsat ni akan datang, konon-konon dia adalah penyelamat.
Dia akan cakap dengan nada yang baik, lembut. Sebenarnya kamu akan buat apa yang suami kamu buat. Itu yang saya takut. Jadi kena betul-betul kuat. Kamu sabar, tak boleh kata sabar. Sabar itu harus diiringi, ramuannya bersama dengan zikir, ramuan bersama dengan solat 5 waktu tak tinggal. Ramuannya ialah Quran yang dibaca setiap masa, setiap hari. Tak boleh tinggal. Nampak tak? Tak boleh share dalam TikTok. Tak boleh share di tempat ini. Tak boleh share. Maka akan datang bangsat-bangsat, jantan-jantan yang tak boleh guna. Bangsat ni nanti akan buat apa? Oh, maksudnya tu ya. Akan mempengaruhi pemikiran anda. Memula dia berkawan, dia nasihat. Lalas. Dia siat-siat kita. Perasaan kita tersiat-siat. Jadi kalau nak pilih sabar, iringi dia dengan Quran. Iringi dengan amalan Nabi. Banyak zikir. Bangun tengah malam. Kalau nak menangis, menangis pada waktu itu, bukan waktu lain. Nombor 2, anda boleh pilih jalan untuk bercerai. Kalau anda rasa anda telah dikhianati berterusan, anda rasa bahawa lelaki ini tidak pernah belajar, anda telah berusaha untuk selamatkan perhubungan ini tapi masih gagal, mungkin itu jalan yang terakhirnya anda boleh pilih. Kadang-kadang lelaki ini dia cukup risau kalau isteri dia mula minta cerai. Kita minta cerai, ingat isteri yang Allah tak pandang. Minta maaf, saya kena cakap terang. Yang telah digaris pandu oleh ulama. Isteri-isteri yang dikira berdosa besar dengan suami ialah minta cerai. Tidak bersebab. Menentang syariat. Tapi kalau betul suami kita curang, suami kita telah khianati kita, maka menuntut cerai itu jalan yang dibenarkan oleh syarak. Tapi saya saja untuk cerai. Sebab dia dah ada kekasih hati. Masa pergi alumni baru ni, berjumpa dengan kekasih lama. Kemudian minta cerai pada suami sebab dah ada kekasih lain. Tapi bunyi lain lah, cerita lain. Tak selari lah, tak sehaluan lah, saya dah tak berasa bahagia dengan awak lah, saya rasa kita tak boleh teruskan. Terpanjat suami tu. Sedangkan hakikat realiti jadi lelaki lain. Allah laknat orang macam tu. Allah tak pandang orang macam tu. Jangan main. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Boleh faham tak? Faham tak sahabat-sahabat? Berhati-hati. Jadi kita ada banyak jalan. InsyaAllah. Next. Soalan di sini. Di sini. Nun di sana, TikTok. SA Fika. Assalamualaikum Pak Aris. Saya dan mak saya ada tersalah faham kerana saya menutup aib orang lain. Derhaka ke saya jika mak saya tak bertegur sapa dengan saya? Dan bolehkah saya hanya berdoa untuk dilembutkan hati mak saya? Doa dan usaha kena jalan sama. Segelintir ulama' mengatakan bahawa doa tu adalah sebahagian daripada usaha. Tetapi secara fizikal ni kena buat. Faham ke faham? Mak ni tak boleh bermain. Kalau mak kita buat perkara yang melanggar syariat, melanggar hukum syarak, buat maksiat, maka berhak untuk kita tegur dia. And itu pun dalam Islam menggaris pandukan tegurannya tak boleh sampai dia terasa hati. Mak buat maksiat ni, tegur pun tak boleh. Kata pun berdosa besar. Mak ni, tu pun berdosa besar. Apa lagi cis? Itu dalam Quran, tu Quran. Jadi jangan buat mak terasa hati, itu berdosa besar. Apa pun alasannya, selagi tidak apa pun alasannya. Jadi anda kena berusaha untuk baik dengan mak. Jadi seorang mak, dengar mak, oi. Kau janganlah cepat-cepat melata, cepat-cepat terasa hati. Kau buat dosa besar pada anak engkau tau. Kadang-kadang mak bapak pun jadi punca. Satu, tolong jadi mak bapak yang beriman, boleh tak? Mak kena jadi yang beriman. Sikit-sikit terasa hati. Ini jadi punca besar kenapa anak-anak tidak dapat rahmat Allah. Allah tak reda pada anak. Jadi berhati-hatilah mak. Pada anak yang tadi tanya soalan tadi, anda kena berusaha untuk dapat beli hati mak. Tak apa. Berada di bawah tidak semestinya kamu kalah. Mengalah itu lebih baik daripada kamu menang pada mata manusia tapi hina di sisi Allah. Beli hati mak. Dah cukup. Tu Safiz. Tahan. Mengganggu emosi aku lah. Baru dapat. Dia dah mula balik. Allahu Akbar.
Sahabat, faham tak? Tak ada kita bergurau dengan tim kita kat depan ni. Sedaya upaya untuk beli hati mak kita balik. Buat apa saja. Sebab reda Allah adalah seiring dengan reda mak bapak. Bila mak kita terasa hati, ingat yang baik. Dosa-dosa besar antaranya ialah mak terasa hati, mak kecil hati. Itu menyebabkan kita berdosa besar dengan Allah SWT. Berhati-hati tuan-tuan. Walaupun kita berada di tempat benar, sedaya upayalah untuk tidak buat mak kita terasa hati. Sedaya upaya untuk jangan buat mak kita terasa hati. Tolong. Nampak remeh. Ya, engkau dah kita besar, engkau nampak bahagia. Engkau rasa macam bahagia. Hakikatnya bahagia itu Allah tak pandang. Kau yang rasa macam bahagia. Macam mana engkau boleh rasa bahagia? Macam mana engkau dapat bahagia tu? Sedangkan Allah tak reda pada engkau. Kenapa Allah tak reda? Sebab engkau kurang ajar dengan mak. Sebab engkau langgar mak. Sebab engkau buat mak kau sedih. Engkau buat mak kau terasa hati. Nampak tak? Kita dah ada isteri, dah ada anak, rasa bahagia kan? Hujung tahun pergi sana, pergi sini, jalan, makan kedai bebas. Sedangkan mak kau tengah terasa hati. Macam mana Allah boleh reda engkau ketika mak kau tak reda kat engkau? Nampak tak? Satu, jadi seorang ibu. Saya yakin sebagai besar ibu akan sentiasa memaafkan anak. Saya yakin ibu yang solehah, ibu yang jaga amal, ibu yang bertakwa, dia tidak akan tinggalkan Allah. Dia sentiasa ingat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah cakap dah pada orang tu, tak boleh ajar tak iya. Kita tengok dulu sebab saya baru lepas habis ujian konkret. Lulus tadi. Kau mak minggu depan ambil kau tu. Mak kau hujung minggu depan dah ambil kau. Faham tak? Maka dah berakhir. Itulah takut tak sempat kan. Nak biasa. Kereta dah pegang. Dia kata dalam komputer ni akan datang ni ada pegang kereta. Kalau kau tak boleh, kalau kau hujung minggu tak sempat dah. Kena pegang tetap bayi. Kena minta mak untuk setiap hari. Tapi 3-7 hari. Minggu depan dah balik. Kan? Kat Afrika dia punya steering tempat lain. Kan sebagai besar negeri kan steering tempat lain. Nanti kau keliru ni. Okey. Soalan last but not least. Tolong Abang Sim lah. Lalu dia sampaikan. Baik sama dengan Abang Rizal. Wah. You are champion. Daripada Anas Omar. Nak hadapi macam mana ya kalau suami curang dah 5 tahun. Sekarang minta kebenaran untuk berkahwin, untuk bermadu. Saya menghalang suami. Suami layan saya dingin. Dia ada cakap kalau bermadu nanti dia akan layan saya elok dan berlaku adil. Hati saya sebenarnya tak boleh berkongsi kasih dengan perempuan lain. Tapi apakan daya, saya kesiankan suami saya. Dia cakap kalau tak kahwin dengan perempuan tu, dia akan seksa gila. Jadi dia nak kami bermadu. Macam mana ya saya nak hadapi? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Sikap engkau lah buat suami engkau ambil kesempatan. Sikap engkau tu, suami engkau ambil kesempatan kat engkau. Apa jadah pula? Lepas kahwin dia jadi baik. Siapa boleh jamin? Wahai isteriku, semua isteri-isteri yang ada dalam dunia, kau jangan jadi bodoh lah. Kan? Suami kau nak buat baik, dia boleh buat baik hari ni. Kenapa nak tunggu besok pula? Apa jadah pula fikir macam tu? Selepas awak bagi saya kahwin satu lagi, saya akan jadi baik. Ini semua penipuan bisikan syaitan. Nak jadi baik-baik sekarang lah. Kalau encik sedekah saya janji pergi masjid. Pergi masjid dulu. Apa jadah kau fikir macam tu? Ini pemikiran salah dalam Islam. Faham tak? Suami kau ambil kesempatan ke atas sikap kau yang sangat lemah. Engkau benarkan suami kau buat kat atas kau. Ni bukan ajar orang jahat tau. Faham tak? Bang, kalau saya akan bagi abang bermadu kalau abang layan saya baik. Dah settle. Sebenarnya dalam Islam, kamu wajib layan suami kamu walaupun dia layan kamu buruk. Kamu tetap kena layan dia baik. Sebab akaun kamu itu berjalan bersendirian. Akaun suami ada kaitan dengan akaun kamu. Tapi akaun kamu itu kan berjalan sendirian. Kamu taat pada suami walaupun dia jahat, walaupun dia hina, walaupun dia buruk. Tapi kamu taat pada dia. Kamu adalah manusia yang sangat istimewa. Parking situ saya tengah tambak. Ya. Nantilah.
Okey, sahabat Faham ke faham? Oh. Aku cerita pasal isi orang, mak isi aku, mak. Mak, perempuan bebel, mak. Nampak? Bebel lagi, mak. Nantilah, mak. Nanti. Kesenang tu. Orang perempuan. Dia ugut aku, mak. Dia kata tanpa dia kita sunyi. Kan? Nak sunyi macam mana? Ada 3 lagi. Tak dengar. Allah Akbar. Puan baiklah. Satu suami ambil kesempatan. Tak boleh macam tu. Suami ni berbohong. Apa seksa pula? Asal tak kahwin kena seksa apa pula masalah ni? Ni salah, puan. Pergi program saya, puan. Saya bagi puan pergi program saya secara percuma je. Puan datang. Kalau boleh kan enjek telinga kat suami tu tarik je lah. Tarik je. Kan? Bawa suami datang sekali. Kan? Saya nak bagi percuma je. Puan datang program saya 24 bulan 12 ni. Bagi tahu pada tim. Pak Lis bagi saya percuma. Saya isteri yang baik tu. Kan? Yang suami bodoh-bodohkan saya tu. Kan? Ni tak betul. Suami tak gentle lah. Suami awak tak gentle. Kan? Suami awak tengah mempergunakan sikap baik awak. Nampak kan? Kalau nak jadi baik, tak payah tunggu kahwin. Buat baik sekarang. Kenapa nak tunggu kahwin baru nak jadi baik? Awak, suami, awak berdosa besar atas amanah yang awak langgar. Awak berdosa besar dengan Allah SWT atas amanah yang awak remehkan. Sama ada awak boleh kahwin satu lagi atau tidak, sebagai seorang suami, awak wajib untuk bahagiakan isteri kamu. Membahagikan isteri tidak terletak hanya pada bagi nafkah semata, bagi duit tu besar isteri nafkah ni. Kan? Allahu Akbar. Jangan khianat emosi seorang wanita. Jangan khianat kebaikan yang dia ada. Allahu Akbar. Orang lain kalau tahu suami dia nak kahwin, dengan senduk dia kejar suami dia. Engkau berlakon, konon terseksa lah tak dapat kahwin satu lagi. Apa jadah kan jadi lelaki macam ni. Kan? Subhanallah. Engkau ni rasanya patut ganti tempat Rosamno. Dalam dalam filem. Kan? Yang tahu apa? Cat Gangster apa? Cat Gangster apa? Apa? Original Gangster. Patut kau pakai tajuk engkau ialah kan husband fake. Bukan original fake. Okey, terima kasih. Siapa ajar? Bagus alhamdulillah pertandingan azan bagus alhamdulillah. Itu Indonesia dah buat dekat aku tu. Luar negara pun ada buat tu. Tapi alhamdulillah lah bagus. Macam tu kita nak pertandingan azan kan. Dia pertandingan cilik padi lah, cilik api lah. Kan daripada muda sampai ke tua nak mati pun ada rancangan. Yang tua panggil apa? Kilauan emas. Patut bukan kilauan emas, patutnya tajuk yang paling bagus lah Kilauan Batu Nisan. Kilauan Batu Nisan. Tuan-tuan peserta pertama. Rancangan Kilauan Batu Nisan. Hafiz Amidul ni apa? Lagu rock tapi buka tangan macam ni lah. Sebab kilau Batu Nisan berkilau kan. Jadi lagu rock kan. Dia Isabella tangan macam ni lah. Okey, ada apa? Okey, baca soalan siap. Ila Farida nak tanya, kalau suami talak taklik dan berlaku jatuh talak tu, suami isteri tu berbaik semula tapi tak lafaz rujuk dan tanpa rujuk mahkamah, apakah hukum? Macam mana kalau suami dah meninggal? Suami dah meninggal? Macam mana pula kalau yang suami tu dia dah meninggal? Maknanya macam nak settlekan kes ni kan, sebab dah meninggal kan, masa tu dia rujuk. Bagi saya kan ni perkara ni serius, kena cek pada Jabatan Islam lah. Saya pun tak boleh nak jawab sebab ni melibatkan hukum kan. Sebenarnya rujuk tu sama dengan suami dah kira tak payah nak, bila orang bercerai dia boleh rujuk macam tu je. Dia rujuk je kan, tak ada masalah. Saya doakan yang baik-baik untuk anda, tapi untuk senangkan hati anda, baik anda cek pada
Jumaatan Islam. Kan sebab dia dah cerai kan, tapi dah rujuk balik. Kan rujuk ni bila kita satu balik dah rujuk lah. Kan bersedia untuk bersama balik. Dah kira rujuk lah sebenarnya kan. Apapun saya doakan mudah-mudahan itu semua apa yang berlaku tu menepati lah syarat, tak bertentangan. Saya bukan orang yang nak cakap dalam saya bimbang sebab dia melibatkan orang meninggal. Nanti saya tersalah cakap saya bukan ada ilmu kat situ. Dan saya risau. Okey sahabat saya undur diri Puan, saya doakan Puan Allah rahmati, Allah reda. Puan sayang suami kan yang dah meninggal dunia kan, banyak antar bantuan kat dia. And sedekah, Al-Fatihah, baca Al-Quran, and buat tahlil, minta anak-anak madrasah, mana-mana madrasah di Malaysia sekalipun yang anda kenal, mintakan solat, bacakan ayat-ayat Quran untuk sedekah kepada arwah. Itu semua kita buat dah. Kan Allah sampai insya-Allah sampai. Hey, kau doa kat TikTok. Macam mana kalau duda asyik kena kacau? Orang asyik kacau kat kita Pak Riz, kau untung lah. Orang kacau kau untung kau. Kau masih duda, kau ni duda berhias orang panggil. Kan? Siapa cakap? Aku tergabung ni user 384 kan. Wah untung kau. Orang lain duda terpaksa apa ni promosi dalam TikTok. Engkau senang orang suka kau. Ketika kita diuji seperti itu, dekat dengan diri kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat yang terbaik. Kan? Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik. Jangan kau ambil kesempatan pula. Ramai orang suka kat kau kan, duda, handsome. Kan? Allahu Akbar, ya Allah. Dekat dengan Allah. Okey, saya undur diri nak bagi laluan kepada lawangan azan insya-Allah. Kan? Kau 24 dan 12. Tolong 24 dan 12 daftar. Hari ni kita buka. Daftar sekarang. Tangguh apa lagi? Daftar lah. Takkan nak tunggu sampai duda baru nak daftar. Ya. Kau ni bagi soalan banyak pula orang nak duda besok ni. Bahaya betul lah. Aduh. Allahu Akbar. Subhanallah. Kuatkan iman. Jom join program 24 dan 12. Walaupun lama blok sekarang. Join sekarang insya-Allah. Kan? Wawin, saya nak daftar suami dengan anak-anak saya. Alhamdulillah, terima kasih tahniah untuk anda. Satu pesan yang sangat bijak. Anda tak rugi insya-Allah. Kalau Allah izinkan anda akan jumpa banyak teknik yang subhanallah, marvelous, terbaik. Insya-Allah, saya senantiasa minta pada Allah, wahai Allah, izinkan saya share sesuatu yang terbaik. Kan? Dia bukan apa pun. Yang penting kita nak buat yang baik-baik. Kan? Muhammad Daniel. Akan jumpa Pak Riz nanti insya-Allah. Amin. Terima kasih Ahmad Daniel. Muhammad Daniel insya-Allah. Terima kasih insya-Allah. Terima kasih, saya doakan yang terbaik khusus bagi mereka yang dah daftar, yang daftar hari ini, yang telah daftar. Untuk anda semua mudah-mudahan murah rezeki, bahagia dunia akhirat, dirahmati, diberi kekuatan untuk tempuh setiap cabaran dan rintangan. Dan semua yang hadir, walaupun tak join lagi program, anda semua mudah-mudahan terbaik di sisi Allah SWT. Sebab kita kuntum khaira umat yang terbaik insya-Allah. Saya undur diri. Saya serah kepada Syirik insya-Allah. Kan? Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya alhamdulillah. Ini surat al-Fatihah. Surat al-Fatihah. Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang sudi luangkan masa untuk anda bersama dengan Pak Riz untuk mendengar bicara kata Pak Riz. Walaupun hari ini mungkin viewer kita kurang daripada sebelum ni, tapi alhamdulillah banyak soalan-soalan yang ditanyakan kepada Pak Riz, insya-Allah menghangatkan lagi live Pak Riz pada hari ini. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat. Tak lupa kepada sahabat-sahabat yang memberikan gift di TikTok dan juga grup sebelah lah yang bagi bintang. Terima kasih banyak. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, okey, jangan lepaskan peluang untuk anda daftar ke program bersama dengan Pak Riz pada 24 bulan 12. Kita buat di Setia City Convention Center, Setia Alam Selangor. Satu program yang sangat eksklusif, padat dan penuh dengan ilmu-ilmu kekeluargaan, tips-tips, teknik-teknik yang akan Pak Riz kongsikan. InsyaAllah dengan teknik-teknik tersebut, tips-tips tersebut, anda insyaAllah boleh keluar daripada masalah keluarga, masalah diri, masalah kehidupan yang anda hadapi insyaAllah. Jadi kepada sahabat-sahabat di TikTok yang nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan program Pak Riz, hashtag bersama Pak Riz, seminar BTR pada 24 bulan 12 nanti, anda boleh pergi ke TikTok staff Pak Riz, anda boleh cari staff Pak Riz, ataupun anda boleh cari di TikTok
Pak Aris Gallery ataupun Pak Aris website. Senang cerita anda type Pak Aris, mana nama TikTok dan juga logo yang sama, itu semua adalah tim Pak Aris, insya-Allah. Okey, di medium satu lagi anda boleh direct PM kita ataupun anda boleh pergi ke ruangan komen, anda boleh tengok link-link yang kita tinggalkan, anda boleh tekan dan anda boleh direct lah berhubung dengan pihak kami untuk pendaftaran dan juga pertanyaan. Jadi insya-Allah untuk sekarang ni harga pendaftaran untuk seminar BPR masih lagi RM30 seorang, RM30 seorang, insya-Allah. Dan mana yang berminat tu boleh terus buat pendaftaran lah. Jangan lambat-lambat. Kalau lambat-lambat kita khawatir harga akan naik ke RM50 insya-Allah. Jadi jangan lepaskan peluang. RM30 saja seorang. Anda daftarkan diri anda bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan anda, bersama dengan anak-anak, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada yang dah daftar, yang berminat nak daftar, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Kita lock jadual awal-awal, insya-Allah. Okey, kepada yang bertanya soalan di sepanjang live tadi, terima kasih banyak. Kepada soalan-soalan yang tak dapat nak Pak Aris jawab, yang Pak Aris tak sempat nak jawab, mohon maaflah daripada pihak Pak Aris dan tim kerana terlalu banyak soalan. Dua medium Pak Aris buka, jadi soalan datang dari kedua-dua medium. Jadi terlalu banyak soalan, jadi minta maaflah. Yang datang soalan tu datang daripada personalnya lain, yang daripada sumber WhatsAppnya lain. Jadi anda boleh hadir semulalah kepada live yang hari-hari yang mendatang untuk anda tanyakan soalan anda, insya-Allah. InsyaAllah live ini akan ditamatkan sebentar saja lagi. Jangan lupa seminar bersama Pak Aris, hashtag bersama dengan Pak Aris 24/12, Setia City Convention Center, Setia Alam Selangor. Apa-apa anda boleh dapatkan maklumat di TikTok Pak Aris dan juga di medium satu lagi pula anda boleh direct berkunjung ke nak sebut tak boleh, ke situlah, insya-Allah. Jadi live ini akan ditamatkan. Mudah-mudahan yang terbaik untuk anda. Semoga apa yang Pak sampaikan dapat memberi manfaat untuk kehidupan anda, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada live yang akan datang. Jangan lupa untuk support konten-konten Pak Aris.